Yang dihormati lagi dikasihi sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini kita dapat bersama-sama berada di rumah Allah, di masjid ini. Kita berada dalam majlis ilmu yang merupakan majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami tentang syariat Allah, undang-undang dan peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Kita semua tahu bahawa jenayah berlaku dengan berleluasa dalam negara kita, bahkan di seluruh dunia. Dan kita sebagai umat Islam mesti yakin bahawa penyelesaian mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah penyelesaian yang terbaik, yang boleh membasmikan segala jenayah yang berlaku di dalam masyarakat. Jenayah dalam Islam terbahagi kepada 3. Undang-undang jenayah dalam Islam, dalam syariat Islam ini terbahagi kepada 3, iaitu hudud, qisas dan juga ta'zir. Tetapi ia lebih dikenali dengan nama undang-undang hudud. Sebenarnya bukan hudud saja. Hudud, qisas dan juga ta'zir. Apa makna hudud? Dan hudud terbahagi kepada beberapa bahagian. Berapa bahagian? Marilah sama-sama kita memahami pengertian hudud. Diambil daripada al-had. Hadda yahuddu bimakna mana'a yamna'u. Hukum yang boleh mencegah manusia daripada melakukan jenayah. Itu makna hudud. Hukuman yang boleh mencegah manusia daripada melakukan jenayah. Al-haddu lughatan al-man'u. Had dari segi pengertian bahasa maknanya yang menghalang atau penghalang. Kenapa undang-undang ini dinamakan undang-undang hudud? Summiyat al-uqubat hududan likauniha mani'atan min irtikabi asbabiha. Hukuman ini dinamakan hudud kerana hukuman ini boleh menghalang manusia daripada melakukan jenayah ini. Itu dinamakan hudud. Dari segi istilah, yang dimaksudkan dengan hudud itu ialah uqubatun muqaddaratun wajibatun haqqan lillahi ta'ala. Hukuman yang telah ditentukan kadarnya oleh Allah. Dan hukuman ini adalah hukuman yang wajib ditegakkan, bukan sunat, wajib. Haqqan lillahi ta'ala, ianya merupakan hak Allah, bukan hak manusia. Manusia tak boleh ubah hudud ini. Walaupun bangsa-bangsa bersatu bersetuju hudud itu hadnya dikurangkan ataupun ditambah, hukumnya tak boleh. Maksud hudud ialah uqubatun muqaddaratun wajibatun haqqan lillahi ta'ala.
Saya nak ulang sekali lagi. Uqubatun muqaddarah wajibah haqqan lillahi ta'ala. Hukuman yang telah ditentukan qadarnya oleh Allah. Allah Ta'ala dah tentu dah qadar. Orang yang zina, yang masih belum berkahwin, hendaklah dirotang 100 rotang. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu ayat Quran. Hendaklah dirotang 100 rotang. Nak kurang daripada 100 tak boleh, nak tambah pun tak boleh. Itu maksud uqubatun muqaddarah. Hukuman yang telah ditentukan qadarnya. Siapa yang menentu? Allah. Wajibatun, ya hukumnya wajib, bukan sunat. Wajib makna tak boleh tinggal. Sembahyang maghrib wajib. Boleh tak kita tinggal? Tak boleh. Sembahyang isya wajib. Boleh tak kita tinggal? Tak boleh. Itu makna wajib. Wajib. Haqqan lillahi ta'ala, ianya merupakan hak Allah. Hak Allah yang kita kena tunaikan. Hak Allah, bukan hak makhluk. Makhluk tak ada kuasa untuk ubah. Tilka hududullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika huwal fawzul azim. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Itulah hudud Allah, ketetapan Allah, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, had yang ditentukan oleh Allah. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, dia akan dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Khalidina fiha, ia kekal di dalam syurga. Wa dzalikal fawzul azim, itulah dia kemenangan yang besar. Atas dunia ni kalau ada kuasa, kaya, pangkat besar, bukan kemenangan yang hakiki lagi. Di akhirat itu kemenangan yang besar. Sebaliknya, wa man ya'sillaha wa rasulah, siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melanggar hak hudud yang telah ditetapkan oleh Allah, melanggar syariat Allah, peraturan Allah, yudkhiluhu naran khalidan fiha, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal ia di dalamnya. Walahu azabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Hudud syariat Allah. Orang Islam tak ada pilihan, wajib kena terima. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh sekali-kali bagi mukmin lelaki dan mukminah perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan sesuatu hukum, sesuatu keputusan, maka tidak boleh lagi orang mukmin lelaki dan mukminah perempuan membuat pilihan yang lain daripada ketetapan Allah dan Rasul. Tak boleh. Wa man ya'sillaha wa rasulah, sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jelas dan nyata. Hudud terbahagi kepada 6. Ada 6 perkara. Bukan banyak 6 je. Ni hak Allah Ta'ala tetap tak boleh ubah.
Tak boleh ubah. Hudud tak boleh ubah. Ta'zir diserah kepada pemerintah. Pemerintah boleh buat undang-undang. Itu ta'zir. Qisas ni hukum bunuh balas. Ataupun kecederaan yang dilakukan kepada seorang mesti dibalas dengan kecederaan yang sama. Hak ni tuan hak dia boleh memaafkan. Ataupun disebut waliyud dam. Kalau orang dibunuh, anak dia dibunuh, maka bapaknya boleh. Dia nak memaafkan dengan menerima diah pun boleh. Ataupun dia boleh tuntut supaya si pembunuh itu dibunuh balas. Hudud manusia tak ada hak. Qisas manusia ada hak. Waliyud dam ada hak. Kena faham. Hudud tak boleh. 6 perkara. Yang pertama, hadduz zina. Sebagaimana yang saya sebut tadi. Had, hukuman hudud kepada penzina. Zina diharamkan oleh Allah. Tak boleh, zina tak boleh. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Hampir pun tak boleh. Islam mengharamkan kita berzina. Islam menggalakkan kita berkahwin. Kahwin. Bahkan disebut fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kahwinilah perempuan yang kamu berkenan. 2, 3 atau 4. Kalau kamu bimbang tidak dapat berlaku adil, hendaklah kamu berkahwin seorang saja. Tazawwaju wala tutalliqu. Berkahwinlah kamu dan jangan bercerai. Banyak hadis-hadis Nabi SAW menggalakkan kita supaya berkahwin. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda, siapa yang mampu berkahwin, berkahwinlah. Berzina tak boleh. Kalau ada yang melakukan perbuatan zina, mesti ada hukuman. Yaitu firman Allah Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang zina, perempuan dan laki-laki yang masih belum berkahwin, hendaklah dirotan 100 rotan. Hal ni tak boleh ubah. Liwat sama dengan hukum zina. Sama. Ini termasuk hudud. 1. Yang kedua, menuduh orang melakukan perbuatan zina juga haram dan dikenakan hukuman hudud. Sebagaimana berzina salah, dikenakan hudud. Tuduh orang zina, tak dapat bawa 4 orang saksi yang adil, juga dikenakan hudud. Firman Allah Ta'ala, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi 4 syuhada fajliduhum 80 jaldah. Dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik melakukan perzinaan dan dia tidak boleh membawa 4 orang saksi yang adil. Apa makna adil? Orang yang tak pernah buat dosa besar dan tidak mengekalkan dosa kecil. Kalau dia tak dapat bawa 4 orang saksi, maka hendaklah dijatuhkan hukuman rotan kepada si penuduh sebanyak 80 rotan. Hal ni tak boleh ubah. Itu mana hudud ni? Tak boleh ubah. 2. Yang ketiga, haddus sariqah. Hudud terhadap pencuri. Hukuman had kepada pencuri. Mencuri salah. Kalau orang curi juga, naklah dijatuhkan hukuman potong tangan. Firman Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Dan orang yang mencuri, laki-laki dan perempuan, naklah dipotong tangannya.
sebagai balasan terhadap perbuatan yang mencuri, ianya merupakan undang-undang cegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nakalan min Allah. Bila undang-undang ini dilaksanakan, manusia akan gerung, tak berani nak mencuri. Allah akan masukkan perasaan gerung dalam hati manusia. Dan terbukti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 tahun Rasulullah melaksanakan syariat Islam di Madinah, hanya 2 orang saja yang disabitkan hukuman hudud kerana mencuri. 10 tahun ada 2 kes saja yang dijatuhkan hukuman hudud kerana mencuri. 10 tahun. Hari ini cuba tanya, 10 tahun berapa kes? Dalam negeri kita, dalam negara kita, cuba tanya. Mungkin ada orang berkata itu zaman Rasulullah masih hidup. Sekarang Rasulullah dah wafat. Boleh jadi perkara ini tak berlaku. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebut satu kajian dibuat di Arab Saudi. Bila dilaksanakan hukuman hudud, termasuk hukuman potong tangan kepada pencuri, satu kajian dibuat dalam masa 24 tahun, hanya ada 16 kes sahaja yang dijatuhkan hukuman hudud kerana mencuri. 24 tahun ada 16 kes. Setahun satu kes pun tak ada. Kenapa kita tak yakin? Ini soalnya. Kenapa kita tak yakin dengan hukum Allah? Yang seterusnya, haddul hirabah, hukuman kepada perampok. Pencuri lain, potong tangan. Perampok kalau dia rompok harta, dia tidak mencederakan tuan punya harta, naklah dijatuhkan hukuman potong tangan dan kaki secara berselang. Tangan kanan, kaki kiri. Firman Allah Ta'ala, an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau min al-ard. Ini disebut dalam Quran. Kalau bunuh mangsa, itu lain hukumannya. Kalau dia cuba nak merampok, dia tak sempat merampok, lain hukumannya. Kalau dia hanya merampok, tidak mencederakan mangsa, hukumannya dipotong tangan dan kaki cara berselang. Itu 4. Yang kelima, haddus syurbi, hudud kepada peminum arak. Arak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal adalah kurniaan Allah. Tak boleh kita menghilangkan akal kita. Sebab manusia ni kalau tak ada akal, tak ada harga. Comel pun kalau tak ada akal, kita nak buat isteri. Orang bagi tahu orang ni comel. Orang Kelantan kata comel, cantik lah. Rupawan. Cantik dia ni. Kamu nak buat bini ke? Tapi dia tak ada akal. Tak ada akal tu majnun. Gila. Agak-agak kita nak tak? Cantik pun kalau gila buat apa? Oh, dia ni pangkat besar tapi gila. Buat apa? Lagi teruk. Lagi teruk. Maknanya bila tak ada akal, habis. Sebab tu Islam mengharamkan kita minum minuman yang boleh menghilangkan akal kita. Akal ini kurniaan Allah. Kurniaan Allah kepada kita. Kalau tak ada akal, tak ada harga. Tak boleh minum arak. Kalau minum juga, kena rotan. Man syaribal khamra fajlidu. Siapa yang minum arak, hendaklah dirotan. Berapa kali sebatan? Berapa kali rotan? Sina Ali meriwayatkan, jalada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 wa jalada Abu Bakrin 40 wa jalada Umar 80 wa kullun sunnatun
wa hadza ahabbu ilayya. Sayyidina Ali menyatakan Rasulullah menjatuhkan hukuman rotan kepada orang yang minum arak sebanyak 40 rotan. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar menjatuhkan hukuman rotan kepada peminum arak sebanyak 40 rotan. Sayyidina Umar menjatuhkan hukuman kepada peminum arak sebanyak 80 rotan. Wa kullun sunnatun, kedua-duanya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada 40 rotan ataupun 80 rotan. Sebab itu dalam Qanun Jenayah Syariah 2 1993 pindaan 2015 dinyatakan dalam qanun ini bahawa hukuman kepada peminum arak tak boleh kurang daripada 40 dan tak boleh lebih daripada 80. Terpulang kepada hakim untuk menentukan hukuman. Ini qanun. Ini yang kita luluskan dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan. InsyaAllah kita akan wartakan, kita akan cetak menjadi tatapan umum setelah ianya diwartakan. Telah pun diluluskan, tapi sekarang dalam proses pewartaan. Ini disebut dalam Quran dan hadis Nabi ni, hukuman ini. Orang Islam wajib kena terima. Yang keenam, haddur riddah. Hukuman had hudud kepada orang yang murtad daripada agama Islam. Ini berdasar kepada firman Allah Ta'ala dan juga berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan di dalam Al-Quran, wa man yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan sesiapa yang murtad daripada agama Islam, dia mati tidak bertaubat kepada Allah, maka mati dia dalam keadaan kafir. Mereka itu akan gugurlah segala amalan baik yang dilakukan sebelum daripada ini, dan mereka akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukuman had terhadap orang yang murtad, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad daripada agama Islam wajib dijatuhkan hukuman bunuh. Orang bukan Islam tidak boleh dipaksa memeluk Islam. Tetapi orang Islam tidak boleh keluar daripada agama Islam. Kena ingat, kita tak paksa orang bukan Islam masuk Islam. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Tak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Tak boleh. Kerana kebenaran dan kepalsuan adalah dua benda yang jauh berbeza. Tetapi orang Islam tak boleh keluar daripada Islam. Kerana Islam sahajalah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima, yang diredai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan firman Allah Ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang memilih selain daripada Islam sebagai agama pegangan hidupnya, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di hari akhirat kelak termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Tuan-tuan, undang-undang Islam ni, walaupun orang yang mencuri dipotong tangan, tetapi kalau si pencuri itu bertaubat dan menghantar balik barangan yang dicuri, hukuman potong tangan tidak akan dilaksanakan. Ini kita kena faham. Ni orang kita ingat, bila curi kira potong-potong tangan. Kira tak ada kerja orang Islam ni, kira hakim, kira penguat kuasa ni tangkap cak. Tu kerja potong aja. Bukan begitu. Pengecualian. Ini saya nak baca.
keadaan di mana hukuman sariqah tidak boleh dikenakan. Sariqah ni mencuri. Ni. Dalam seksyen 8, hukuman hudud kerana kesalahan sariqah tidak boleh dikenakan dalam keadaan berikut. A. Apabila nilai harta yang dicuri itu kurang daripada nisab. Tak boleh potong tangan. B. Apabila tuan punya harta yang dicuri itu tidak mengambil langkah-langkah yang cukup untuk menjaga harta itu daripada kena curi. Dia tidak letak di tempat yang selamat. Tak boleh potong tangan pencuri. Walaupun mencuri itu salah. Tapi tak boleh potong. Bukan mudah nak potong. Adakah orang ini akan dibebaskan? Tidak. Orang ini akan dikenakan hukuman ta'zir. Ada lagi hukum ta'zir. G. Ni saya baca sebahagian. Apabila kesalahan itu dilakukan dalam keadaan yang amat mendesak, termasuk perang, kelaparan, penyakit dan bencana alam dan seumpamanya, tak boleh potong tangan pencuri. Macam bila berlaku banjir besar di Kelantan, orang susah, misalnya kalau terpaksa mencuri, tak boleh potong tangan. Ni ada orang cakap, daripada kita membicarakan soal hudud, lebih baik kita utamakan soal bagi bantuan kepada mangsa banjir. Bantuan pun kita bagi, hudud pun kita nak buat. Bukan kita tak bagi, bukan kita tak tolong. Tolong. Rumah bukan tak buat, buat. Tapi bukanlah siap semua sekali selalu. Boleh kalau kita nak buat rumah hari ni, siap hari ni boleh, tapi runtuh pun hari ni juga. Makan masa biasa. Kita dah istihad dah. Rumah runtuh semua kita akan bina. Tanah tempat tenggelam kita akan bagi percuma. Percuma, bukan kena bayar, percuma. Rumah percuma, tanah percuma, semua sekali. Tapi makan masa lah. Makan masa. Hak ni berjalan, hak tu pun berjalan. Ada orang kata kenapa yang nak gelojoh ni, gelojoh. Bukan gelojoh dah. Gopoh dah. Tak. Siapa kata gopoh? Tak gopoh. Kita diberi keizinan oleh Allah memerintah Kelantan. Tuan-tuan tahu, sudah 43 tahun. Daripada tahun 59 sampai tahun 78. Daripada tahun 90 sampai sekarang ini 2015. Cuba kira. 43 tahun. Kita selalu bercakap dan memang kita nak buat. 43 tahun ni, kalau orang berkahwin, kalau anak seorang setahun, 43 orang anak. Tak gopoh. Tak. Kalau kata lewat, betul, lewat ni. Ini ada orang kata gopoh. Ini orang tak tahu sejarah. Orang tak tahu sejarah. Dan kalau kita baca sejarah sebelum kedatangan penjajah di Kelantan, ni saya nak cerita di Kelantan. Hak negeri lain saya cerita lain kali. Hukum syariat Islam dilaksanakan di Kelantan ni lama dah. Di zaman pemerintahan Sultan Muhammad kedua, tahun 1836 lagi. Di zaman pemerintahan Sultan Mansur, bahkan diperkenalkan sistem pakaian menutup aurat secara Islam. Orang yang tak tutup aurat dikenakan hukuman ta'zir. Boleh baca dalam sejarah zaman Sultan Mansur. Orang perempuan, orang Islam lah, wajib pakai baju kurung, kemudian pakai kain kelubung. Kalau tak tutup aurat, pergi ke bandar Kota Baru, pengawal akan pegang, dijatuhkan hukuman, dilomor dengan belaking. Belaking ni macam cat warna hitam, dia comor. Itu ada dalam sejarah. Ini Kelantan zaman Sultan Muhammad kelima. Kita bentang hudud 18 hari bulan 3. 19 hari bulan dilulus sebulat suara.
masa peresmian Dewan 16 hari bulan, Sultan dah sebut Sultan perkenan hudud dilaksanakan di Kelantan. Belum bentang perkenan dah. Kita bentang 18. Peresmian Dewan 16 hari bulan. 19 hari bulan lulus sebulak suara. Sebulak suara. Tak ada yang menentang. 44-0. Yang menentang kosong. Ini hukum Islam. Dari segi demokrasi pun kita, rakyat beri mandat. Wakil rakyat pun menyokong. Jadi kita kena faham benda ni. Kita bukan kita gopoh, tak. Tidak. Tidak. Apabila pesalah itu mengembalikan harta yang dicuri itu sebelum hukuman hudud dilaksanakan. Sebelum hakim menjatuhkan hukuman, kalau dia hantar balik, tak boleh potong tangan. Begitu juga orang yang murtad, wajib diberi peluang untuk bertaubat, diberi kaunseling. Sampai setahun, 2 tahun boleh terpulang kepada hakim. Kalau hakim bagi 3 tahun, dia enggak bertaubat juga, barulah dijatuhkan hukuman bunuh. Kalau dia enggan bertaubat juga setelah dijatuhkan hukuman bunuh, bila dibawa ke tempat hukuman, tiba-tiba dia merasa takut, lalu dia bertaubat setelah hakim dah jatuhkan hukuman, wajib dibebaskan. Mana ada hukuman yang lebih adil daripada ni? Sekarang ni mahkamah sekarang kalau bertaubat agak-agak dia bebas dah bertaubat. Tuan hakim, saya bertaubat, akak tangan ni, taubat. Kenapa kita orang Islam tak yakin kepada keadilan Islam? Kita baca dalam Quran, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Dan disunatkan sama ada imam yang membaca atau makmum yang mendengar bacaan imam dalam sembahyang. Bila imam baca ayat alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka sunat imam dan makmum menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, kami jadi saksi. Hukuman Allah lah hukum yang paling baik. Hukuman Allah lah hukum yang paling adil. Alih-alih lepas sembahyang kita pula menentang hudud. Tak betul. Tak betul. Jadi hudud undang-undang yang paling adil. Rotan boleh jadi orang kesamaran. Sebab orang melihat rotan yang digunakan dalam undang-undang sivil. Undang-undang barat, rotan dia besar ibu kaki. Rotan mengikut syariat Islam besar jari. Jari dengan ibu kaki ni beza jauh. Rotan mahkamah sivil bila jatuh hukuman rotan, bila orang tu di rotan akan tercabut kulit dari punggungnya. Kalau kena nak rotan, paruk dia tidak akan hilang sampai mati. Tapi rotan dalam Islam sana, cara merotan tak boleh angkat tinggi, tak boleh, sehingga nampak putih bawah ketiak. Begini saja. Rotan untuk mendidik. Kenapa kita tidak coba memahami keadilan Islam untuk mendidik, bukan untuk mendera? Walaupun nampak orang yang murtad itu dibunuh, tetapi dari segi realitinya orang yang murtad tidak akan sampai hak dibunuh. Kerana bila dijatuhkan hukuman bunuh, dia akan bertaubat dan dia akan dibebaskan. Orang takut. Hak bersendakan hukum Allah, bila ada orang beri amaran, dia tak tahu siapa. Ugut nak bunuh dia, bertaubat, selalu bertaubat, minta maaf, taubat. Tu tak tahu siapa pun. Dan kita pun bukan setuju dengan ugutan seperti itu. Tapi nak ceritanya, takut orang mati ni. Takut tambah-tambah orang jahat, dia tahu mati masuk neraka. Lagilah takut.
Sebab itu, kalau kita baca dalam sejarah, hukuman zina dijatuhkan di zaman Rasulullah melalui pengakuan. Orang tu mengaku dengan sukarela dia. Ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, saya telah berzina, bersihkanlah diri saya. Rasulullah paling kelain. Dia buat pengakuan, Rasulullah paling kelain. Mana bukan nak jatuh hukuman. Dia mengaku lagi. Akhir sekali Rasulullah tanya dia, aqabbalta? Boleh jadi kamu cium saja. Dia kata, "Dok, memang saya berzina sungguh." Alamasta? Boleh jadi Rasulullah kata, "Kamu jamuh saja, kamu sentuh saja." "Dok," dia kata, "memang berzina sungguh." Nabi tanya pula, "Abika junun? Yang mu mengaku ni, kok mu ni ada penyakit gila?" "Ada, saya tak gila, tak pernah." Tak pernah babak ke Kelantan, tak pernah. Barulah dijatuhkan hukuman. Dan kalau waktu dijatuhkan hukuman, orang tu berasa sakit, dia tarik balik pengakuan dia, mesti dibebaskan. Tengok hukum Islam. Tidak kata, "Dah mu mengaku juga, aku rotan lah, aku rejam lah kamu, mati ke mati." Tak, kena bebas. Itu hukum Islam. Jadi kenapa kita tak mahu kepada hukum seperti ini? Sebab bukan nak menghukum, nak menghalang manusia daripada melakukan jenayah. Itu makna hudud. Nak menghalang manusia. Sebab tu Rasulullah berpesan kepada pemerintah, kepada hakim, idra'ul hudud 'anil muslimina mastata'tum. Fa'in wajadtum lil muslim makhrajan fakhallu sabilah. Fa'innal imam la an yukhti'a fil afwi khairul lahu min an yukhti'a fil uqubah. Naklah kamu elok daripada mensabitkan hukuman hudud kepada muslim pesalah hudud. Kalau di sana ada ruang-ruang untuk kamu bebaskan dia, kalau ada kesamaran walaupun sedikit, bebaskan dia. Kerana hakim lebih baik dia tersalah membebaskan orang yang bersalah daripada dia tersalah hukum orang yang tidak bersalah. Ini hadis riwayat Tirmizi dan juga Baihaqi. Bukan nak jatuh hukuman, tapi nak halal. Tapi undang-undang kena ada. Undang-undang kena ada. Jadi oleh kerana itu, maka kita orang Islam kena menerima hakikat undang-undang Allah adalah undang yang paling adil dan boleh menyelesaikan semua masalah jenayah yang berlaku. Orang bukan Islam tidak tertakluk kepada undang-undang ini, tidak akan dihukum di bawah undang-undang ini. Maka tidak sepatutnya non-Muslim menghalang, tak setuju undang-undang ini dilaksanakan, kerana tak ada kena-mengena dengan mereka. Dalam seksyen 2 dijelaskan, kanun ini hendaklah terpakai ke atas tiap-tiap orang Islam yang mukallaf bagi apa-apa kesalahan di bawah kanun ini yang dilakukan olehnya dalam negeri Kelantan. Kelantan, kita buat ni Kelantan, bukan nak laksana di Pulau Pinang, di Kelantan. Yang pertama Islam, yang kedua mukallaf, yang tiga melakukan kesalahan jenayah hudud, yang keempat di negeri Kelantan. Jadi macam mana kita bising kita ni Islam pun dok, mukallaf pun dok, hak bising duk Kelantan pun dok. Semua tak ada kena-mengena berlaku. Pelik. Aneh bin ajaib. Saya nak buat perbandingan. Hudud ni wajib. Dalil saya dah sebut dah. Semayang wajib. Ada orang lain boleh halang kita daripada semayang? Boleh?
Tak boleh. Tak boleh. Dan kalau orang halang, kita tak payah semayang lah pasal orang halang. Boleh kita faham gitu? Kenapa tak semayang? Pasal ada orang tak setuju, maka saya tak semayang. Tak boleh. Bersunat. Berkhatan. Ini wajib. Orang boleh halang, kita tak boleh. Dan kalau orang tak setuju, kita bersunat juga. Dan tidak ada hak untuk tidak setuju. Baik, kalau orang tanya, mana dalil sunat tu wajib, berkhatan tu wajib? Firman Allah Ta'ala, "Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada kamu, ya Muhammad, hendaklah kamu ikut millah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Apa dia millah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim? Wa min millati al-khitan. Di antara millah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ialah ajaran berkhatan. Kena bersunat. Ittabi', pe'ama. Kamu kena ikut, wajib. Dan Nabi telah bersabda kepada orang musyrik yang masuk Islam, waqtatin, hendaklah kamu bersunat, wajib bersunat, waqtatin. Begitu juga orang curi, faqta'u bi'ama, hendaklah kamu potong tangan dia. Orang yang berzina, fajlidu bi'ama berlaku tu, hendaklah kamu rotang. Faqtulu, tu bi'ama berlaku tu. Al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan wajib. Baik, bila kita diwajibkan bersunat, bila kita nak bersunat, adakah kita kena minta kebenaran orang lain? Awak setuju tak saya nak bersunat? Setuju. Kalau awak setuju, saya bersunat. Kalau awak tak setuju, saya tak bersunat. Itu ada. Setuju tak setuju, kita bersunat. Dan tidak ada hak orang lain nak halang kita daripada bersunat. Boleh tak? Orang bukan Islam kata, saya tak setuju awak nak bersunat. Tak boleh. Kita kerak yang kita punya. Mana? Ini hudud macam ni lah. Mana? Jadi kita kena terima. Hudud adalah hukum Allah. Dan kita buat ikut undang-undang. Orang kata tak ikut peraturan, tak, kita ikut undang-undang. Sebab tu kita dah lulus dalam Dewan Negeri tahun 93 lagi. Ini pindaan ni. Hak kita buat baru ni pindaan. Kita ambil pandangan daripada semua pihak. Dan kita ni terlalu bertolak ansur. Pandangan non-Muslim pun kita ambil. Non-Muslim kata apa? Dulu orang bukan Islam diberi pilihan, patutnya dikecualikan. Kita ambil pandangan dikecualikan. Patut kena setuju lah dah, kita ikut dah pandangan dia. Tak setuju juga. Tahun 93, bila ada halangan, kita tak buat. Walaupun kita lulus, arti kita ikut undang-undang. Kita lulus dalam Dewan. Kemudian kita buat pindaan, baru ni kita lulus. Pun kita tak laksana lagi. Kita ikut undang-undang. Kita pindah Akta 355 dulu, kita bawa ke Parlimen. Tu mana ikut undang-undang lah. Macam mana orang kata tak ikut undang-undang? Kita ikut undang-undang. Dalam perlembagaan persekutuan disebut, dalam perkara 3:1, Islam ialah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Islam ni agama bagi persekutuan. Agama lain bebas diamalkan. Jadi tak ke agama lain bebas diamalkan, hak kita jadi tak bebas pula. Hudud ni amalan ajaran agama Islam, saya sebut dalam Quran. Dalam perkara 11:1, perlembagaan persekutuan disebut tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Ini amalan agama Islam. Ini soal agama. Orang lain amalan agama dia, kita tak pernah petikai. Maka ajaran agama Islam juga tak boleh orang lain pertikaikan. Ini hak yang diberi dalam perlembagaan Malaysia.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.